صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wa ala rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim. Senyum-senyum ternampak gusi. Terima kasih Tuan Pengurusi. Dan juga merangkap timbalan pengurusi. Betul lah? Timbalan pengurusi ya, surau An-Nur MBSB insya-Allah. Yang saya hormati lagi, saya kasih juru kamera. Dia tengah duk rakam kamera. Dia tengah duk rakam saya punya ceramah ni. Tuan-tuan dan puan-puan, bakal-bakal penghuni syurga Allah Azza wa Jalla. Apa khabar semua? Terima kasih untuk jemputan. Ini kali pertama anda turun ke sini. Alhamdulillah. Pagi tadi ada program di UiT Puncak Alam. So program memang tengah running lagi Ustaz. Program dengan mahasiswa. Jadi pembantu saya tak dapat terus sebab ada program di sana. Dia akan kembali ke Puncak Alam. Jadi Alhamdulillah, pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi Allah Taala beri kepada kita ruang dan peluang untuk terus duduk di atas muka bumi Allah. Tuan-tuan dapat duduk dekat sini, rezeki tuan-tuan. Tuan-tuan dapat pandang muka saya ni, rezeki. Yang dah berkahwin pun rezeki. Yang tak dapat anak pun ada rezeki yang lain. Jadi hari ini kita nak bincang tentang tajuk yang telah dibincangkan dengan pengurus saya, iaitu renovate ibadah rezeki melimpah. Jadi sebelum kita pergi dengan lebih jauh tentang bab rezeki ni, tuan-tuan dan puan, saya sayang kerana Allah, suka saya nak mengingatkan, marilah bersama-sama kita mencontohi dan menjadikan Rasulullah SAW sebagai contoh ikutan dalam kehidupan kita, sesuai dengan firman Allah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sadaqallahul azim. Apa kata Allah? Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri teladan, contoh ikutan yang baik bagimu. Allah bagi tahu pada kita, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri teladan, contoh ikutan yang baik bagimu. Baik bagi siapa? Bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan hari akhirat. Tuan-tuan, bila kita bercakap tentang rezeki, saya nak kongsi satu perkara. Dalam sebuah hadis, Huzaifah Al-Yamani pernah nampak baginda Nabi SAW sedang solat sunat dalam masjid. Nabi sedang solat sunat, bangun qiyam dalam masjid. Huzaifah nampak rakaat pertama selepas Al-Fatihah, Nabi baca surah Al-Baqarah. Macam dengan usia Nabi yang begitu, selepas Al-Fatihah, Nabi baca surah Al-Baqarah. Al-Baqarah ni saja ada 3 juzuk bang, 286 ayat selepas Fatihah. Nabi ingatlah, Huzaifah ingat, lepas Nabi habis baca surah Al-Baqarah, Nabi nak rukuk? Tak. Nabi sambung surah apa? Surah apa? Surah Ali Imran. Ali Imran ni saja ada 2 juzuk. Huzaifah ingat, Nabi nak stop? Tak. Nabi sambung lagi surah An-Nisa. Rakaat pertama selepas Al-Fatihah, Nabi baca 662 ayat. Hebat tak Nabi? Kalau kita buat bisnes ni mesti ada benchmark. Betul tak? Mesti ada benchmark. Benchmark ni mestilah orang yang lebih hebat daripada kita, baru boleh jadi benchmark. Sama macam kita belajar. Sebab itu hari ini kita tengok, biasanya kalau kita nampak orang pakai Toyota Alphard, insya-Allah kita akan rasa, bila aku boleh pakai kereta tu? Betul tak? Biasa macam tu. Manusia awam termasuk saya yang bercakap ni Piyu Sufian ni masuk serupa je tuan-tuan. Bila kita nampak orang pakai, member kita upgrade kereta daripada
Apa sajalah. Saga pergi pada estima pergi pada verifier. Contoh, kita akan ada keinginan, bila aku boleh pakai kereta macam ni. Tapi ramai daripada kita tidak mungkin ada keinginan. Dah 30 tahun aku hidup, aku masih lagi tak boleh bangun tahajud walaupun setahun sekali. Jarang orang ada keinginan macam tu. Belum ada lagi kita ada keinginan, aku dah hidup 40 tahun, aku masih lagi tak boleh bangun tahajud sekurang-kurangnya sebulan sekali. Jarang orang ada keinginan macam ni. Tuan-tuan, Piyu Sufyan ni pernah jadi viral dengan lagu Janam-Janam. Saya tak pasti akak-akak pernah dengar ke tidak. Saya pernah jadi viral disebabkan oleh lagu Janam-Janam. Sebab saya tengok dekat YouTube banyak orang cover lagu Janam-Janam sebelum ni je. Jadi saya duk fikir macam mana saya nak sampaikan lagu Janam-Janam ni. Bila orang nyanyi ada something dia dapat. Saya pun buat lagu. Jangan, jangan, jangan kau lupa pada Tuhan. Jangan, jangan, jangan solat fardu kau tinggalkan. Ingatlah Rasulullah, dialah contoh ikutan. Di sinilah kebahagiaan sesungguhnya, pasti engkau dapatkan. Yang berlalu, oh biarkan ia terus berlalu. Pintu taubat masih terbuka untukmu. Allah sayang kepadamu dan terima oh taubatmu. Hanya ingat Allah, ketenangan hidup pasti engkau dapatkan. Ya Allah, Ya Allah. Jujur, siapa malam tadi bangun tahajud? InsyaAllah, susah nak jumpa. Satu program saya buat dengan para ustaz pun, guru-guru yang mengajar kafah. Guru mengajar kafah tu bagus dah, alhamdulillah. Saya saja tanya soalan tu, Ustaz, para mu'alim, para asatizah, jujur, siapa malam tadi bangun tahajud? 3-4 orang je angkat. Tuan-tuan, Allah sebut dalam surah At-Talaq, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Biasa kita dengar kan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah bagi tahu pada kita, barang siapa yang bertawakal, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan keperluan dia. Allah akan bagi rezeki kepada dia daripada sumber rezeki yang tak disangka-sangka. Maksudnya Allah janji pada kita, first step kalau kita nak murah rezeki, kita tak ada cara lain. We have no choice. Kita mesti jadi orang yang bertakwa kepada Allah. Apa saja kita buat. Kalau kita jadi seorang CEO, kita nak pimpin kita punya follower. CEO kena jadi orang yang bertakwa kepada Allah. Bila CEO jadi orang yang bertakwa kepada Allah, insya-Allah pengaruh itu akan terbina pada follower dia. Insya-Allah follower akan taat pada dia. Kalau kita jadi seorang suami, tuan-tuan, kita nak pimpin keluarga, suami mesti bertakwa kepada Allah. Bila suami itu bertakwa kepada Allah, insya-Allah isteri akan dengar cakap dia, anak-anak akan dengar cakap dia. Ini yang kita nak cakap tentang renovate ibadah, rezeki melimpah. Sebab itu tuan-tuan dan puan yang saya sayang kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita bercakap tentang rezeki ni konsep dia sangat luas. Tuan-tuan dapat gaji, masya-Allah, gaji tu rezeki. Sebab dengan asbab kita dapat gaji, kita boleh guna beli susu anak, kita boleh guna bayar duit kereta, kita boleh beli barang-barang keperluan kita. Maka duit adalah rezeki. Tapi tuan-tuan, untuk pengetahuan tuan-tuan, semalam sahabat saya baru saja meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nama dia Muhammad Afifi bin Zulkifli. Sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah kepada Allah, insya-Allah. Sahabat saya baru meninggal semalam tak? Agak tahu meninggal macam mana? Meninggal dalam tidur. Saya nak bagi tuan-tuan yang saya sayang, kerana Allah, akak-akak saya sayang, akak, kita busy.
Memang busy. Saya busy, tuan-tuan busy. Jadi kerani pun busy. Jadi exec pun busy. Jadi GM pun busy. Jadi timbalan pengurusi pun busy. Jadi CEO pun busy. Seorang kawan saya pernah cakap dengan saya, Ustaz, tak apalah kita busy sekarang. InsyaAllah bila saya dah pencen, saya akan fokus ibadah. Ustaz ajar saya boleh Ustaz? InsyaAllah. Dalam tahun dia cakap, hujung tahun meninggal. Tuan-tuan tahu meninggal sebab apa? Demam denggi. Dia baru cakap dengan saya, dalam tahun yang sama sahabat saya tu meninggal. Apa maksudnya tuan-tuan? We have no choice. Busy macam mana pun kita, jangan sampai kita tak mampu untuk bangun tahajud. Tuan-tuan, tahajud adalah sunnah Rasulullah. Mengapa Rasulullah hebat? Sebab Rasulullah bangun tahajud. Jadi kalau kita nak jadi orang yang hebat, jadi orang yang berpengaruh, jadi orang yang bila kita cakap orang dengar, we have no choice. Kita kena bangun tahajud. Termasuk P.U. Sufyan yang bercakap, orang yang bangun tahajud ni, Allah akan jaga dia. Allah bagi cahaya pada muka dia. Siapa dekat sini yang buat marketing? Ada tak? Ada yang berada dalam jabatan pemasaran ke, ada tak? Ke tak ada? Ke tak nak angkat? Tak nak angkat tak apa, tak ada masalah. Siapa yang rasa-rasa dia buat marketing? Orang buat marketing ni, dia nak pergi cari job, lagi kena bangun tahajud. Lagi kena bangun tahajud, supaya Allah beri cahaya pada muka dia. Bila orang pandang dia, sejuk mata. Kena bangun tahajud sebab nak dapatkan rezeki. Tapi ingat, kita bangun tahajud bukan kerana rezeki. Kita bangun tahajud sebab kita nak contohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tips yang pertama kita boleh buat. Benda paling dekat dengan kita adalah bangun tahajud. Tuan-tuan, zaman sekarang ni ramai di kalangan kita rasa stres. Stres. Sebab apa stres? Macam-macam yang berlaku dalam negara kita dan sebagainya. Mungkin kita stres. So kenapa benda ni jadi stres? Cara kita memandang masalah dan berbalik kepada ibadah. Ramai di kalangan kita, bila dia stres, maka dia akan merungut. Jarang daripada kita bila jumpa masalah ikut perangai Rasulullah. Nabi bila stres, nombor satu Nabi buat adalah Astaghfirullahalazim. So kenapa akak-akak jadi stres? Kita jadi stres bila kita jumpa dengan masalah, kita start dengan merungut. Kita tak start dengan astaghfirullah. Kenapa para suami jadi stres? Kenapa saya jadi stres? Sebab bila kita jumpa masalah, kita start dengan merungut. Kita tak start dengan astaghfirullah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan bagi kepada dia jalan keluar. Walau dengan apa cara sekalipun. Siapa boleh fikir pakai logik Nabi Nuh boleh selamat? Kita orang-orang beriman, tuan-tuan. Kita orang-orang beriman, bila sesuatu perkara datang daripada Quran dan hadis, kita takkan tolak sebab kita beriman. Siapa boleh fikir Nabi Nuh duduk dalam perut ikan Nuh boleh selamat? Kalau kita pakai logik akal, memang tak selamat. Siapa boleh fikir pakai logik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj, naik ke langit, turun dalam tempoh yang sangat sekejap? Kalau pakai logik, memang kita tak boleh fikir, tuan-tuan. Jadi mungkin kadang-kadang kita akan fikir, macam mana kalimat astaghfirullah boleh bantu saya dalam meningkatkan rezeki saya? Istighfar banyak-banyak. Kalau kita ada rasa macam tu, kalau aku sebut astaghfirullah, sejauh mana kalimat astaghfirullah boleh bantu aku selesaikan masalah? Istighfar banyak-banyak. Kita tengok kawan kita pakai kereta besar sebagai contoh, kita pakai kereta kecil sebagai contoh. Itu juga rezeki. Dekat mana rezekinya, Ustaz? Sekurang-kurangnya kalau kereta kita rosak, maintenance dia tak besar. Nampak tak? Cara kita melihat rezeki itu. Kita lihat perangai Rasulullah SAW. Kenapa Nabi jadi hebat? Tuan-tuan semua tahu, Nabi pernah jadi usahawan. Nabi pernah jadi peniaga. Betul? Tuan-tuan, zaman Rasulullah buat usaha, buat perniagaan, buat usahawan, Nabi bila buat bisnes, confirm untung. Asal bisnes untung, asal untung bisnes. Sampai kan Sayyidatina Khadijah jatuh cinta kepada Rasulullah. Tips Nabi berjaya dalam urusan perniagaan ni sebab apa? Satu sebab je. Nabi ni seorang yang jujur dan amanah. Nabi jujur, Nabi amanah. Mari kita cek dengan diri kita.
Sejauh mana sifat jujur dan amanah ada dalam diri kita. Nabi ajar pada saya, Nabi ajar pada kita, kalau kita nak perform, peganglah nilai jujur dan amanah. Nabi ajar pada kita, kalau kita buat apa-apa saja urusan perniagaan, peganglah pada nilai jujur dan amanah. Trust and integrity. Ini yang Nabi ajar pada kita. Maka kenapa rezeki kita semakin jauh? Barangkali sifat Rasulullah yang sepatutnya kita contohi itu barangkali dah jauh daripada diri kita, tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan dan puan yang saya sayang kerana Allah, kadang-kadang kenapa kita sedar kenapa dalam hidup kita selalu serabut. Kenapa kita rasa macam tak sedap badan, selalu serabut? Jawapan dia mudah je. Hidup yang serabut datang daripada solat yang kelam kabut. Hidup yang tak tenang datang daripada solat yang tidak ada tamak nina. Hidup yang ke laut datang daripada solat yang ke laut. Berapa ramai daripada kita bila nak sembahyang zuhur, tunggu lagi 10 minit nak habis asar. Tak, saya cakap ni untuk kita muhasabah diri kita. Tuan-tuan, kita masuk kerja pukul 8, betul? Kita akan cuba sehabis raya sampai kerja pukul 8. Sehabis raya, walaupun jalan KL ni jam dan sebagainya, we have to plan, betul? Kita akan plan masa, okey, pukul berapa kena gerak daripada rumah. Kalau pukul 7 aku gerak, insya-Allah 7.45 aku sampai office. Pukul 8 aku mesti dah tamprin. Kita plan supaya kita perform di tempat kerja. Bagus. Itu terbaik. Macam ni pekerja yang kita mahukan. Kalau saya jadi CEO, saya pun nak start macam tu. Macam tu juga dalam persoalan ibadah. We have to plan. Kita kena plan. Saya busy, tuan-tuan busy. Saya busy tu Ustaz, saya nak kena kejar paperwork dan sebagainya. Tuan-tuan, di kalangan masa kita yang busy tu, mesti ada sekurang-kurang 5 dan 10 minit untuk kita baca Al-Quran. Mengapa kita stres? Kita dah lama tak baca Al-Quran. Kita biasa baca Quran bulan Ramadan je. Habis Ramadan kita pun tak baca Quran. Tak lama lagi nak Ramadan. Tuan-tuan yang saya sayang kerana Allah, sebab itu bila kita bercakap tentang rezeki, mari kita cek balik solat kita. Cek balik solat kita, cek balik ibadah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Majoriti, kebanyakan staff-staff yang bekerja sebagai admin, kebiasaannya, bukan semua, yang sini baik-baik, yang saya cakap di tempat lain, yang biasaannya memang bila saya tanya dengan mana-mana manager, mereka akan semayang di hujung-hujung, saat-saat akhir, 10 minit terakhir baru nak semayang. Kalau yang dapat jaga solat di awal waktu, percayalah cakap saya, insya-Allah Allah akan murahkan rezeki kita seluas-luasnya. Rezeki dalam bentuk apa Ustaz? Mungkin rezeki dalam bentuk kesihatan, rezeki dalam bentuk komitmen kita dengan kerja kita. Sebab itu tuan-tuan dan puan saya sayangkan Allah, hari ini kita nak fokus. Macam mana kita nak buat supaya kita boleh jadi hamba Allah yang benar-benar beriman dan bertakwa, walaupun kita busy macam mana sekalipun. Tuan-tuan, zaman kita ni adalah zaman ada teknologi. Kalau tuan-tuan pakai Lenovo A889 sekalipun, kalau dia boleh install Clash of Clans, insya-Allah dia juga boleh install Quran. Maka apa kita kena buat? Di antara waktu-waktu senggang lepas ni, kita tukar culture. Kita kena start lakukan transformation. Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah serta yang berjuang di jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Dan ingatlah, Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tukar culture. Macam nak tukar culture? Ketika kita sedang buat kerja dan sebagainya, sekurang-kurang cuba kita cari masa 5 minit dengan diri kita saja, buka Quran dan baca. Cari masa tuan-tuan, cari masa. Saya tak nak tuan-tuan terfikir seperti mana sahabat saya pernah terfikir. Yang saya katakan tadi, Ustaz,
Sekarang ni busy, main busy. Banyak benda nak capai, banyak benda target nak kena kejar. Jadi tak apa, insya-Allah saya busy sekarang. Nanti bila saya dah pension, dia nak pension 2 tahun lagi je. Ji, 2 tahun tu kan pandangan kita kan sekejap. Memang sekejap. Dia plan 2 tahun lagi saya pension, maka saya nak fokus pada ibadah. Saya nak belajar Al-Quran balik, nak belajar tajwid balik. Hujung tahun meninggal. Sebab apa tuan-tuan? Allah tak pernah letak syarat kena sakit baru mati. Umur saya 31, kawan saya baru meninggal semalam saya cakap. Maksudnya kawan saya tu umur dia 31, baru lepak ngetih bang, baru lepas minum bang. Sehat je mamat tu, sehat je brother tu. Saya mengajar anak murid saya budak rugby bang. Memang aktif rugby, aktif sport, Masya Allah. Tengok badan memang sado, terbaik, meletup, jaga diet dan sebagainya. Tahun depan jumpa meninggal dah, umur 21. Meninggal sebab apa ustaz? Kepala bawah tayar lori. Apakah benda yang ada di sekitar kita tak cukup untuk mengajar kita melakukan renovation ibadah? Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang saya sayang kerana Allah, aku yang dulu bukanlah yang sekarang. Tu lagu Tegar tu. Akak-akak pernah dengar ke? Maaf kak, saya nyanyi sebab nampak akak-akak dan abang-abang macam terkelip-kelip kan. Kelip-kelip. Jadi saya kena tukar sikit momentum dia. Ku yang dulu bukanlah yang sekarang. Dulu ku lalai, sekarang ku sembahyang. Dulu ku solat sendirian, sekarang solat berjemaah. Kan sedap tu. Lepas ni saya buka kaunter kat luar, jangan lupa beli album saya berjemaah. Cita-cita menjadi hamba setia, hamba yang setia hanya pada yang esa. Bersyukurlah pada yang maha kuasa, memberi jalan hidayahnya. Temanku, jagalah solat 5 waktu, kerana solat itu tiang agama. Percayalah hidup ini sementara, kita semua Allah yang punya. Temanku, marilah bersama-sama sebarkan kebaikan pada ummah, sampaikan walau hanya 1 ayat, insya-Allah banyak manfaatnya. Ingat tak zaman kita belajar, Masya Allah, kita kalau jumpa kawan-kawan kita buat something wrong somewhere, kita lah antara orang terawal yang akan tegur kawan-kawan kita. Bagusnya kita zaman belajar, Alhamdulillah. Tapi adakah kita masih ada sifat itu bila kita bekerja di MBSB? Mari kita cek. Kita nampak kawan kita kadang-kadang mengular, contoh, ataupun barangkali tak siap tugasan dengan sempurna, contoh. Marilah kita beramal dengan sunnah Nabi. Sunnah Nabi, Nabi jadi manusia yang contoh pada kita, ajak orang buat baik. Hebat Rasulullah SAW. Sebab itu dia mesti bermula dengan diri kita. Bagaimana kita melihat ibadah itu dengan konteks ibadah yang sebenar. Ada orang dia cuma faham, Tuan Haji, solat tu ibadah. Dia cuma faham zakat tu ibadah. Dia cuma faham puasa tu ibadah. Dia cuma faham haji tu ibadah. Dia tak faham bahawa dia datang kerja tu ibadah. Dia tak faham dia buat paperwork tu ibadah. Dia tak faham yang tu. Dia tak faham bahawa menjaga masa dan ketertiban dalam kerja itu ibadah. Dia tak faham yang itu. Lepas tu hari ni kita nak sama-sama sedar bahawa apa saja yang kita buat di MBSB akan jadi satu ibadah kalau semuanya kita buat semata-mata kerana Allah. Ada orang bila dia dah kerja lama dengan sesebuah syarikat, dia mula benci dengan pekerjaan yang dia ada. Dia mula benci, dia mula tak suka dengan pekerjaan yang dia ada. Jadi di mana hilang ibadahnya, dia lupa ketika dia sedang bekerja ada puluhan ribu orang sedang dibuang kerja. Dia lupa melihat itu sebagai satu ibadah. La in syakartum la azidannakum, kata Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bersyukur, nescaya aku akan tambah nikmat. Maka syukur itu adalah satu ibadah yang paling hebat dalam diri kita. Saya jumpa ramai kawan saya WhatsApp, Ustaz, ada kerja kosong lah. Kenapa bang? Bulan lepas kena buang kerja. Ada.
Tapi takkan saya nak print kat sini pula kan. Maksudnya apa? Ketika orang lain semua kehilangan sesuatu nikmat yang antara paling penting dalam hidup dia, sekurang-kurang nikmat itu masih dapat kita rasai. Maka kita kena bersyukur dan kita jadikan semua apa yang kita buat di sini menjadi ibadah kepada kita. Tuan-tuan dan puan yang saya sayang kerana Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu bila hari ini kita berbicara tentang ibadah, ibadah ini mesti disempurnakan dengan akhlak yang baik. Sebab ada setengah orang dia tak sedar ibadahnya hebat tetapi amalannya bocor. Saya harap tuan-tuan boleh faham ya. Ada orang ibadahnya hebat tapi amalannya bocor. Macam mana orang yang ibadahnya hebat tapi amalannya bocor? Dia banyak baca Quran, Masya Allah, tapi dalam masa yang sama dia lebih banyak mengumpat. Dia menjaga urusan ibadahnya, Masya Allah, tapi dalam masa yang sama dia mencari-cari keburukan orang lain. Tuan-tuan dan puan yang saya sayang kerana Allah, mari kita belajar daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat perangai Rasulullah. Rasulullah beri contoh yang terbaik kepada kita, khususnya dalam perspektif dakwah. Kita semua faham dakwah itu apa, betul? Tuan-tuan, Nabi dalam kerja dakwah Nabi, hebatnya Nabi yang kita kena contohi adalah bila Nabi buat kerja dakwah, pernah satu ketika Nabi bila berjalan di hadapan rumah seorang perempuan tua, bila Nabi lalu di depan perempuan tua itu, maka perempuan itu akan ludah Nabi. Esok lalu lagi, dia akan ludah Nabi. Esok lalu lagi, dia akan ludah Nabi. Istiqomah meludahnya. Cuba bayangkan bila kita berada di tempat kerja atau di mana-mana lah kita. Kalau kita ada kawan kita ni memang kerja dia mendajal kita. Contoh, ataupun zaman kita belajar, ada kawan kita ni suka cuit nota kita. Time nak exam dia cuit nota kita sebagai contoh. Tiba-tiba kawan kita fail subjek yang dicuit nota kita tu. Apa cakap kita? Alhamdulillah. Inilah balasan Allah yang terbaik buatmu. Betul? Ini perangai kita, orang awam. Termasuk yang bercakap Yusuf Sufyan. Perangai orang awam. Okey? So apa yang kita nak relate? Kita lihat perangai Rasulullah. Satu hari perempuan ini jatuh sakit bang. Bila dia jatuh sakit, dia tanya pada sahabat, mana perempuan tua yang selalu ludah aku tu? Dahsyat tak? Cuba bayangkan, mana si Salman yang selalu datang lewat tu? Contoh. Contoh macam tu lah analogi dia. Sahabat bagi tu dia sedang sakit. Di mana rumah dia? Dekat situ Rasulullah. Apa Nabi buat? Nabi balik ke rumah, ambil makanan, masak dan pergi hantar makanan ke rumah perempuan tua itu. Apa jadi pada wanita perempuan tua Yahudi ini? Dia melafazkan kalimah syahadah kerana hebatnya dakwah dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang sepatutnya kita kena cuba usahakan. Ingat, bila kita bekerja dengan mana-mana organisasi, teamwork adalah benda yang sangat penting. Nabi mengajar kita dengan sifat buat satu perkara dalam bentuk jamaah. Buktinya ketika Nabi sampai ke Madinah, benda pertama Nabi buat adalah bina masjid dan solat berjemaah. Sebab itu tuan-tuan dan puan yang saya sayang kerana Allah, ikutlah perangai dan sifat Rasulullah SAW. Kalau kita benar-benar nak memperbaiki ibadah kita, khususnya bukan semata-mata dalam ibadah yang saya katakan tadi, tapi juga dalam konteks kita sebagai seorang Muslim. Apa lagi yang kita boleh contohi Rasulullah SAW? Tuan-tuan, dalam kesibukan kita dengan urusan kita sehari-harian, 1.40. Ada lagi 10 minit Haji InsyaAllah. Dalam urusan kita dengan kesibukan kita hari-harian, marilah kita sama-sama lakukan renovate kepada ibadah kita. Selain daripada solat tahajud yang saya katakan, itu sunnah Rasulullah. Selain daripada solat berjemaah yang saya katakan, itu sunnah Rasulullah. Selain daripada baca Al-Quran. Baca Al-Quran ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak mampu baca 1 juzuk sehari, bacalah setengah juzuk. Tak mampu baca setengah juzuk, bacalah 1 muka. Tak mampu baca 1 muka, baca setengah muka. Tak mampu baca setengah muka, baca 1 ayat. Tak mampu baca 1 ayat, jangan baca langsung. Baiki ibadah kita. Ambil ruang dan peluang ini. Apa lagi benda yang kita boleh buat bila kita bekerja dan kita nak baiki ibadah kita, tuan-tuan? Jadilah orang yang membahagiakan orang lain. Jadilah manusia yang membahagiakan orang lain.
Sebab apa? Sebab ini adalah perangai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kadang kawan kita tak perform, beri dia semangat. Tuan-tuan pernah dengar nama Bilal bin Rabah? Bilal bin Rabah ni akak, dia adalah setiausaha sulit kanan Rasulullah SAW. Kalau saya ada PA tu tak rapat lagi. Ni setiausaha sulit. Ada beza tak sulit dengan setiausaha? Ada beza kan? Setiausaha sulit kanan Rasulullah. Cerita betapa rapatnya Bilal bin Rabah dengan baginda Nabi SAW. Tengok macam mana Nabi ajar kita. Akak-akak tahu tak Bilal bin Rabah ni kak, dia punya rambut dengan warna kulit sama. Boleh bayang tak betapa kegelapannya Bilal bin Rabah? Rambut dengan warna kulit sama. Nak cerita gelapnya Bilal bin Rabah. Hebatnya Rasulullah. Kalau kita, ni khusus dalam masyarakat kampung lah, zaman saya kecil-kecil dulu, kalau kita jumpa budak hitam, apalah gelap sangat macam koling kau ni. Itulah masyarakat kita. Dan kadang-kadang di ofis pun dia terbau-bau juga. Cuma penggunaan perkataan tu je yang berbeza. Tengok perangai Rasulullah. Rasulullah tengok Bilal bin Rabah begitu gelap. Nabi cakap apa pada Bilal? Bilal, kamu ni gelap-gelap lah. Nanti di syurga bidadari akan berlari mengejarmu Bilal. Hebat tak Rasulullah? Apa perangai Rasulullah kita nak belajar ni? Jadi orang yang cuba menjaga hati orang lain, baru rezeki kita jadi murah. Jadi orang yang ada sensitiviti terhadap perasaan orang lain, baru rezeki kita akan jadi murah. Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ni kalau tuan-tuan nak tahu, sebutan fasahah dia bukan tepat sangat. Bahkan ada setengah riwayat mengatakan Bilal ni bila dia azan, dia sebut ash tak tepat. Dia tak boleh sebut ash, dia sebut as. Kan kita kalau kita azan, asyhadu an la ilaha illallah, Bilal tak boleh sebut ash dengan tepat. Jadi bila tak boleh sebut ash dengan tepat, ada sahabat ni komplain. Biasalah manusia kan suka komplain. Tapi yang BSB insya-Allah semua baik-baik. Saya sangka baik macam tu. Ada orang komplain pada Rasulullah, sebutan tak tepat. Jadi dia nak offer diri pada Rasulullah, dia nak azan. Dia nak azan, bagi saya peluang, dapat sekali pun cukup lah. Tak payahlah bagi bila azan. Tapi sebabkan permintaannya banyak kali berturut-turut, maka akhirnya Nabi bagi juga sahabat tu azan. Satu pagi, waktu subuh dia azan lah. Dia azan memang sedap lah, sebab dia rasa suara dia sedap. Macam kita lah, kalau kita karaoke kan, mesti kita akan ada rasa sedap juga suara pun kan. Biasa tu, standard lah kan. Bukan perangai zaman manusia zaman ni, zaman dulu pun macam tu juga. So bila dia azan, dia akan rasa suara dia sedap sebab fasahah dia tepat. Pagi tu Jibril turun ke dunia. Jibril tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, pagi ni orang tak sembahyang subuh ke? Sembahyang. Kenapa aku tak dengar azan dekat langit? Boleh dapat tak punchline saya ni? Kalau orang buat lawak bila dia sampai punchline atau pick up line dia, kita akan gelak. Betul? Sebab dia memang disuruh buat jadi pelawak. Kalau kita buat kerja dakwah, bila sampai pick up line tu, dapat ke tak dapat apa saya cakap? Selama ni Bilal azan sampai ke langit bang. Tukar orang tu azan lebih sedap daripada Bilal, azan tak sampai ke langit, sampai bubung masjid je. Apa beza Bilal dengan sahabat tadi? Tak sampai ke pick up line saya. Nampaknya saya dapat 1 bintang je lah hari ni. Bezanya adalah sahabat tadi dengan Bilal. Bilal ni ikhlas bila dia buat sesuatu pekerjaan dan amanah yang diberikan kepadanya. Sebab itu Rasulullah pilih dia bang. Sebab itu Rasulullah pilih dia. Maksudnya Bilal sedang mendidik kita bahawa apa saja kita buat, letakkanlah ikhlas itu nombor 1. Iman, ikhlas. Bila ikhlas tu dah ada, insya-Allah akan datang ihsan. Cuba sebut Kak, ihsan. I love you. Ihsan. Ihsan ni apa Kak? Ihsan ni apa tuan-tuan? Ihsan ni adalah satu keadaan yang mana bila kita buat satu-satu perkara, kita merasakan seolah-olah Allah sedang melihat kita. Dan memang kita tak mampu lihat Allah, tapi kita dapat rasa Allah sedang lihat kita. Contoh macam ni, kita sedang bekerja, setiap tempat kita kerja tu ada CCTV. Ada beza tak kalau kita kerja ada CCTV dengan kerja tak ada CCTV? Cakap jujur, ada beza tak? Ada, nak korek hidung pun takut tau.
Ada kamera tak kan? Contoh macam itulah. Itulah keadaan ihsan pada perumpamaan dunia. Maksudnya bila kita ada sifat ihsan ini, apa saja kita buat di MBSB, apa saja kita buat dalam kehidupan kita, apa saja kita buat dengan suami dan isteri kita, apa saja kita buat dengan anak-anak kita, kita akan yakin dan pasti semua itu akan ditransform menjadi ibadah. Akak-akak yang ada suami, jadikanlah suami akak tempat akak-akak nak mencari syurga Allah. Tuan-tuan yang ada anak dan isteri, jadikanlah isteri dan anak-anak kita tempat kita buat ibadah. Bagi makanan dalam mulut isteri, sedekah bang. Suap makanan dalam mulut anak, sedekah bang. Kadang-kadang kita lupa kita belanja kawan kita kau-kau. Baguslah belanja kawan pun sedekah juga. Tapi kadang-kadang kita terlupa untuk belanja isteri dan anak-anak kita. Mari kita lihat balik konteks ini. Ibadah, renovate ibadah, rezeki melimpah. Tuan-tuan dan puan yang saya sayang kerana Allah, saya dah berada pada masa-masa kecemasan. Jadi bila masa-masa kecemasan ni, orang tengok bila saya masuk, ustaz kenapa bawa kertas tebal-tebal ni? Ni wayang je ni. Kertas tebal-tebal ni wayang ni nota saya untuk program lain sebenarnya. Kan? Tuan-tuan dan puan saya sayang kerana Allah, di minit-minit akhir ni ada lebih kurang 5 minit ni, apa pesanan saya yang terakhir kepada diri saya khususnya, dan juga tuan-tuan dan puan yang selepas ini akan bekerja. Tuan-tuan, bila kita bercakap tentang konsep rezeki dan juga konsep ibadah, marilah sama-sama kita gunakan sebaik-baiknya peluang dan ruang yang Allah masih beri kepada kita ini untuk kita lakukan ibadah sebanyak yang mungkin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan macam mana kita pernah plan untuk urusan kerja kita, macam mana kita pernah plan berapa orang anak yang aku nak dalam hidup aku, macam mana kita plan kita nak beli kereta, rumah dan sebagainya, macam itulah juga we have to plan untuk lakukan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah dunia ini sebagai tempat kita buat ibadah. Lihatlah kerjaya kita sebagai tempat kita buat ibadah. Lihatlah ibu dan ayah kita sebagai tempat kita buat ibadah. Sebab itu bila kita bercakap tentang rezeki, bila kita bercakap tentang renovate ibadah ini, marilah sama-sama saya nak ajak tuan-tuan, saya yakin dan pasti ada setengah ilmu yang saya bagi tahu pada hari ini tuan-tuan dah tahu. Saya yakin dan pasti ramai di kalangan tuan-tuan sedang berusaha. Dan saya nak bagi tahu kepada akak-akak yang saya sayang kerana Allah, sunnah Nabi SAW secara jujur, kalau kita nak buat semua, memang kita tak mampu. Ini kita tak boleh tipu. Tapi saya bagi nasihat, kalau kita tak mampu buat semua, jangan kita tinggal semua. Kalau kita tak mampu buat semua, jangan kita tinggal semua. Ambillah mana-mana sunnah Nabi yang paling dekat dengan kita, yang kita boleh buat secara istiqamah. Tak apa, biar sedikit, asalkan ia berterusan. Daripada kita buat sebanyak-banyaknya, lepas tu kita tinggalkan perlahan-lahan. InsyaAllah, mudah-mudahan sebab sedikit perkongsian saya pada hari ini, renovate ibadah, rezeki melimpah, dapat kita sama-sama amalkan dalam kehidupan kita. Marilah sama-sama kita baiki ibadah kita, dan kita melihat semua urusan dunia kita adalah satu ibadah. Mudah-mudahan Allah terima amalan saya dan amalan kita semua, insyaAllah. Saya tangguhkan dengan bacaan doa, insyaAllah. Sama-sama kita baca Ummul Furqan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin, ar-rahmanir-rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kecil kami dan dosa-dosa besar kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami yang terdahulu, ampunkanlah dosa-dosa kami yang sekarang, ampunkanlah dosa-dosa kami yang akan datang, ya Allah. Ya Allah, pandanglah mata-mata kami, ya Allah. Mata-mata kami pernah melihat perkara-perkara yang haram, ya Allah. Ya Allah, pandanglah tangan-tangan kami, ya Allah. Tangan-tangan kami pernah melakukan dosa dan maksiat, ya Allah. Ya Allah, pandanglah telinga-telinga kami, ya Allah. Telinga-telinga kami dah lama tak dengar perkara-perkara kebaikan, ya Allah.
Ya Allah, pandanglah lidah-lidah kami, ya Allah. Lidah-lidah kami barangkali dah lama tak baca Al-Quran, ya Allah. Barangkali dah lama tak zikrullah, ya Allah. Ya Allah, pandanglah kaki-kaki kami, ya Allah. Kaki-kaki kami pernah melangkah ke tempat-tempat maksiat, ya Allah. Andai Engkau tidak ampunkan dosa-dosa kami, nescaya pasti kami menjadi hamba-Mu yang rugi. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kepada kami kesihatan, berikanlah kepada kami ketenangan dalam kehidupan, berikanlah kepada kami rezeki yang berlimpah ruah, rezeki yang seluas langit dan bumi. Mudah-mudahan dengan rezeki yang kami dapat itu, ya Allah, dapat kami infakkan pada jalan yang Engkau redai, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.